Jeram. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor 24. Terima kasih Yang Berhormat Jeram. Yang Berhormat Tuan Speaker, ingin saya menegaskan bahawa kerajaan negeri berpendapat bahawa sesuatu cukai yang hendak dilaksanakan mestilah adil kepada rakyat. Dan konsep cukai yang paling asas ialah cukai dikenakan ke atas lebihan pendapatan ataupun laba keuntungan. Walaupun GST ini merupakan satu sistem percukaian yang transparan dan telus untuk satu jangka masa yang panjang, namun GST mesti berpegang kepada prinsip asas tadi, iaitu mesti berlaku adil kepada rakyat, khususnya yang berpendapatan rendah dan sederhana. Oleh yang demikian, cukai sewajarnya membezakan di antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu. Hanya golongan yang berkemampuan sewajarnya membayar cukai. GST yang diperkenalkan oleh UMNO tidak mematuhi prinsip asas keadilan dalam percukaian ini. Saya ingin memberikan contoh ya. Pada ketika ini, hanya 10% sahaja daripada sejumlah 12 juta tenaga kerja di Malaysia yang berpendapatan mereka melepasi garis minima pembayaran cukai. Maksudnya, hanya 10% daripada tenaga kerja yang membayar cukai. 90% lagi tidak membayar cukai kerana mereka berada di luar income tax bracket. Itu keadaan semasa. Sebab itu memang kita memerlukan satu reformasi sistem percukaian yang menyeluruh supaya ianya bersifat broad base. Sekarang ni ianya bersifat tax base kita agak narrow. 10% saja yang membayar cukai. Namun kita mahu pastikan prinsip keadilan itu dapat dipertahankan. Yang kedua yang dibangkitkan oleh teman-teman termasuk Sungai Burung dan rakan-rakan sewaktu dengannya, mengatakan 162 negara telah melaksanakan GST. Apa masalah dengan Malaysia? Tetapi Yang Berhormat Jeram, ingin saya nyatakan di sini, 162 negara yang melaksanakan GST ini mengambil pendekatan apabila GST diperkenalkan pada satu kadar yang minima. Sebagai contoh, Singapura bermula dengan 3%. Pada masa yang sama, income tax dan corporate tax itu diturunkan. Dia bergerak secara bertentangan. Apabila GST dinaikkan, diperkenalkan, cukai pendapatan diturunkan. Masalah di Malaysia ialah apabila GST diperkenalkan pada kadar yang tinggi 6%, income tax ini masih tahap yang tinggi. Diturunkan hanya 1 dan maksimum 2 mata saja. Kesannya ialah bagi mereka yang membayar cukai tadi 10%, dia ada zero net effect. Tak ada kesan. Tetapi bagi 90% yang tidak pernah membayar cukai tadi, sekarang mereka terpaksa membayar cukai. Sebab itu kita kata prinsip yang digunakan ini adalah satu sistem percukaian yang regresif, iaitu mencukai orang yang miskin berbanding dengan orang yang kaya. Maka pendirian kerajaan negeri, kita tetap menolak pelaksanaan GST ini kerana ianya adalah satu sistem percukaian yang zalim. Poin yang saya yang terakhir ya, ini juga kerajaan UMNO dan Barisan Nasional dia celaru, dia tak faham falsafah sistem percukaian GST. Sistem percukaian GST ini bila dilaksanakan bukan untuk mencipta hasil pendapatan yang baru ataupun untuk meningkatkan pendapatan bagi sesebuah negara. Itu falsafah yang salah. Yang saya sebutkan tadi, tujuan GST diperkenalkan ini supaya ada satu sistem percukaian yang komprehensif, yang adil kepada pembayar cukai. Persoalannya, sekiranya kerajaan UMNO ingin meningkatkan pendapatan mereka di peringkat persekutuan, mereka harus meneliti dahulu kebocoran, ketirisan, rasuah yang berleluasa dalam sistem.
Kerana kalau mengikut Yang Berhormat Menteri Keuangan menyatakan, apabila GST dilaksanakan mulai April 2015, pendapatan negara akan meningkat kepada 27 bilion ringgit. Sedangkan laporan Ketua Audit Negara menyatakan yang bocor, yang tiris, yang rasuah, yang selewing lebih 20 bilion ringgit. Selesai masalah itu dulu. Tutup semua bocor, tiris, rasuah. Jangan cukai rakyat miskin. Penjelasan. Adakah 20 juta, 20 bilion atau 28 bilion? 27 bilion ringgit. Okey, terima kasih. Dan akhirnya Yang Berhormat Tuan Speaker, saya nak mengingatkan tentang pesanan Dr. Yusof Qaradawi dalam buku yang bertajuk Fiqh Al-Zakah. Dia menceritakan bagaimana dalam sejarah Islam pernah berlaku. Ini ada juga selaras dengan payah semalam. Ada pemerintah Sultan Qutus daripada Raja Mesir, apabila negaranya diserang, dia panggil para ulama nak tanya boleh kutip cukai atau tidak. Mungkin sekarang Perdana Menteri patut panggil Jamil Khair. Boleh. Semalam dia dah kata halal, GST ni halal. Beli jet dia tak tanya fatwa, tapi GST dia tanya fatwa. Bila Sultan Qutus ini panggil para ulama, dia tanya apa? Boleh tidak kita pungut cukai daripada rakyat? Ulama dia kata boleh. Tetapi ulama dia sambung, sebab ulama dia berani. Dia tak macam ulama UMNO, dia tak berani. Ulama ni berani, dia kata, ampun tuanku, kalau musuh serang bumi umat Islam, semua umat Islam wajib untuk melawan. Maka ketika itu kamu dibolehkan untuk memungut cukai daripada rakyat. Jumlah yang boleh membantu kamu kepada jihad itu dengan syarat tiada lagi harta dalam perbendaharaan negara. Kamu kena jual segala pakaian-pakaian kamu yang dihiasi bersulam emas, termasuk sanggul. Itu saya tambahlah, ya. Maknanya jeram gelak tu dia faham maksud saya tu. Maknanya ulama ketika itu dia nasihat Sultan Qutus boleh pungut cukai untuk berjihad dengan syarat jual dulu semua harta-harta kamu. Maka dalam konteks ini, sebelum GST dilaksanakan, jual dulu private jet, baru boleh kenakan cukai. Tutup dulu yang bocor, yang tiris, yang rasuah, baru boleh kenakan cukai. Cukai pun mesti dikenakan kepada orang yang kaya, bukan kepada rakyat miskin. Atas prinsip ini, saya ingin mengisytiharkan Kerajaan Negeri Selangor menolak pelaksanaan GST oleh UMNO dan Barisan Nasional. Soalan tambahan. Saya bagi Jeram dulu. Terima kasih Puan Speaker. Nampaknya YAB antarabangsa detail pada apa yang saya soal, sampai Kona naik jet laju dan sebagainya. Soalan? Alangkah bagusnya juga kalau Kerajaan Pakatan Raja akan menyokong hudud di Parlimen bila dibentangkan, memandangkan tadi keluar daripada soalan GST, Jeram. Okey, Puan Speaker. Soalan saya, Puan Speaker, ialah adakah memandangkan kerajaan negeri begitu peka dengan kebajikan rakyat, bercakap tentang ketirusan, keadilan dan pelbagai tadi, adakah kerajaan negeri pernah terpanggil untuk meminta supaya satu perbincangan khusus dengan kerajaan pusat untuk sebelum melaksanakan GST pada 1 April yang lepas? Sama juga bila mana kerajaan negeri berbincang kerajaan persekutuan berkaitan dengan konsesi air demi juga untuk kepentingan rakyat dan sebagainya. Yang kedua, soalan saya, Tuan Speaker, ialah satu saja. Satu saja? Okeylah. Satu soalan tambahan. Terima kasih. Untuk maklumat Yang Berhormat Jeram, amalan kerajaan persekutuan sekarang ini ialah semua rang undang-undang yang dibentangkan tidak pernah dirujuk kepada mana-mana jawatan kuasa ataupun dibincangkan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Semuanya diasak dan disogok dan dipaksa kita luluskan. Namun, ini bukan perkara baru. Untuk maklumat Yang Berhormat Jeram,
ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat telah sekian lama, saya ingat sudah hampir 4 tahun kita berbahas di dalam Dewan Rakyat. Kita menggunakan forum parlimen untuk memberikan pandangan dan hujah bahawa sistem percukaian yang regresif ini perlu ditangguhkan dan perlu disemak semula, khususnya dalam keadaan ekonomi pada hari ini. Namun tidak pernah diberikan maklum balas dan diberikan perhatian. Kita juga telah menjalankan banyak forum, sama ada di peringkat nasional atau di peringkat negeri, untuk mendapatkan maklum balas daripada NGO, civil societies, pihak stakeholders, apakah pandangan mereka tentang pelaksanaan GST. Dan ini juga melibatkan tokoh-tokoh besar termasuk daripada UMNO dan Barisan Nasional, seperti Tun Dr. Mahathir sendiri, seperti Tengku Razali, seperti Datuk Seri Rafidah Aziz. Sekarang Tan Sri Rafidah Aziz. Kesemua mereka ada pengalaman yang cukup luas di dalam kerajaan. Bekas Menteri Keuangan, bekas Menteri MITI. Mengapa pandangan-pandangan mereka tidak mahu diterima? Kalau pandangan daripada Pakatan Rakyat mungkin boleh ditolak tepi, tapi pandangan daripada bekas Menteri Keuangan, bekas Menteri MITI juga ditolak. Ini menunjukkan sikap angkuh kepimpinan Putrajaya hari ini yang terpaksa menekan dan mencukai rakyat kerana negara hampir bankrupt kerana amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku pada hari ini. Terima kasih.